A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mawala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mulakan majlis kita ini, pengajian kita ini dengan kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pengajian kita dan merahmati pengajian kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pengajian kita ini pengajian yang barakah insya-Allah, pengajian yang mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Dan juga kita niatkan pahala pengajian ini kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, dan kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita hadiahkan kepada pengarang kitab kita Sayyid Habib Muhammad Amin bin Idrus Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan pengajian ini, para jemaah sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua para jemaah sekalian, ya, kerana semalam hari Isnin, ya, saya tak dapat nak pimpin kuliah kita ini, ya. Saya tak dapat nak elakkan keadaan, ya. Tak sihat sikitlah para jemaah sekalian, ya. Minta doa lah, ya. Dan alhamdulillah dah pun baik dah sikit dah, ya. Biasalah para jemaah sekalian, sakit-sakit ni cuci dosa para jemaah sekalian, ya. Kita nak masuk bulan Ramadan kan, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatkan kita insya-Allah. Baik. Kita buka kitab kita para jemaah sekalian, ya. Minta maaf sekejap para jemaah sekalian, ya. Perlu kita jawab ini WhatsApp ni. Allahu Rabbi la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita buka kitab kita para jemaah sekalian. Kita telah pun sama-sama selesai, ya, daripada bab Lailatul Qadar. Ya, sekarang ni kita nak masuk bab, kita nak bicarakan berkenaan tentang bab apa? Bab puasa sunat para jemaah sekalian, ya. Bab puasa sunnah. Ya. Baik, diperjelaskan, ya. Puasa sunat ni apa para jemaah sekalian, ya. Diperjelaskan, ya. Keutamaan puasa sunat. Apa dia puasa sunat, ya? Memperbanyakkan ibadah puasa sunat merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh syarak. Maksud dianjurkan oleh syarak tu berarti apa? Sangat-sangat digalakkan dalam agama Islam. Itu maksud syarak para jemaah sekalian, ya. Kenapa sangat-sangat digalakkan? Sebab orang yang berpuasa ni para jemaah sekalian,
dia dapat mendidik jiwanya, dia dapat mendidik jiwa raganya, dan juga orang yang berpuasa ni dia dapat mematahkan hawa nafsunya, dan dia dapat senang nak cakap para jemaah sekalian, senang cakap dia dapat melindungi dirinya daripada maksiat. Salah satu contohnya, kalau ada orang cakap-cakap ke orang apa ke ya, orang ajak makan ke apa ke, ataupun orang gurau-gurau apa ke kan, kita bilang apa? Minta maaf, saya berpuasa. Dalam bahasa Arabnya diajarkan oleh Rasulullah SAW memperjelaskan apa? Dijelaskan Allahumma inni shaim. Kita cakap gitu, Allahumma inni shaim. Ataupun kita cakap dalam bahasa Melayu bolehlah kita bilang apa? Minta maaf, saya berpuasa. Jadi bila kita cakap gini dengan orang, ya, itulah dia, ya, puasa tu di dalam hadis diperjelaskan apa? As-saumu junnah, katanya. Puasa tu pelindung para jemaah sekalian. Begitulah dia, ya. Baik. Diperjelaskan di antara firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan tentang puasa sunat ini, Allah Taala berfirman, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Ya. Apa arti dia para jemaah sekalian? Faman tatawwa'a, dan barang siapa yang melakukan dengan kerelaan hati. Itu tatawwa', ya. Dalam bahasa Arab juga disebut tatawwu'. Ada juga dijelaskan apa? Sedekah tatawwu'. Ada juga dijelaskan saumu tatawwu'. Apa dia? Sedekah dengan kerelaan hati. Puasa dengan kerelaan hati. Tak ada orang perintah. Maksudnya apa? Tak ada orang perintah dia dan tak ada orang mewajibkan dia. Begitu dia. Itu yang disebut dengan tatawwu', ya. Khairan fahuwa khairul lahu. Mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Tu dia, mengetahui apa para jemaah sekalian? Satu, kemuliaan berpuasa, ya. Kemuliaan berpuasa seperti mana yang telah pun kita pelajari pada pelajaran-pelajaran yang lalu, bahawasanya apa para jemaah sekalian? Makanan, minuman yang dijadikan sebagai sahur ataupun buka, itu makanan minumannya itu mentasbihkan kepada orang yang berpuasa. Dan juga apalagi para jemaah sekalian, kalau kita tahu orang itu berpuasa, kita jamu dia makan, besar pahala dia. Sebab itu hujung ayat Al-Quran, ayat yang ke-184 yang barusan tadi saya baca, ya, hujung ayat dia jelaskan in kuntum ta'lamun, jika kamu semua mengetahui. Iaitu apa? Mengetahui tentang fadilat kebaikan, ya, fadilat kebaikan berpuasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamati la yadkhulu ma'ahum ghairuhum. Yuqalu aina sa'imun fayadkhuluna minhu, fa idza dakhala akhiruhum ughliq falam yadkhul ma'ahum ahad." Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Baik, apa maksudnya ni para jemaah sekalian? Sesungguhnya syurga itu terdapat pintu, yang mana pintu itu dinamakan apa? Ar-Rayyan, ya. Sesungguhnya syurga tu ada pintu. Nama pintu tu, pintu dia nama siapa? Ar-Rayyan, ya. Yadkhulu minhu as-sa'imun yaumal qiyamah, dijelaskan, dan masuk melalui pintu tersebut, pintu Ar-Rayyan tu pada hari kiamat, iaitu apa? As-sa'imun, orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu ma'hum ghairuhum, tidak akan memasukinya selain daripada mereka. Maksudnya apa? Syurga ni ada pintu yang namanya pintu tu Ar-Rayyan. Orang yang masuk ke syurga melalui pintu Ar-Rayyan hanya orang yang puasa saja. Selain puasa tak masuk.
tak dapat masuk ke pintu Ar-Rayyan, tak dapat masuk syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Yuqalu aina saim, maka ada panggilan, ya, akan datang suatu panggilan, katanya, ditanyakan, mana orang-orang yang berpuasa? Fayadkhuluna minhu, maka orang-orang yang berpuasa tu pun apa? Masuklah ke dalam syurga daripada pintu Ar-Rayyan. Fa idza dakhala akhiruhum ughliq, ya, dan jika orang yang paling akhir sekali, orang yang puasa paling akhir sekali masuk syurga dari pintu Ar-Rayyan tersebut, pintu itu pun tutup. Ya. Falam yadkhul ma'ahum ahad, maka tak ada satu orang pun masuk lagi, ya, maka tak ada satu orang pun masuk lagi melalui pintu tersebut. Begitu dia para jemaah sekalian, ya. Dan di dalam hadis qudsi juga, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi ni apa ustaz? Hadis qudsi ni macam ni para jemaah sekalian, ya. Nabi SAW kalau bersabda, ataupun Nabi SAW kalau melaksanakan sesuatu perbuatan, maka itu merupakan hadis. Tapi kalau Nabi memperjelaskan Allah berfirman, itu dia. Nabi memperjelaskan Allah berfirman, Nabi mengucapkan Allah berfirman, maka itu adalah bukan Al-Quran, bukan firman Allah Ta'ala, tapi apa? Hadis qudsi daripada Allah, Nabi SAW yang memperjelaskan. Dia bukan seperti Al-Quran para jemaah sekalian. Al-Quran seperti apa yang kita mengetahui merupakan wahyu kepada Nabi SAW, yang mana malaikat Jibril, ya, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu dia. Apa dah hadis qudsi ni? Dia berjelaskan, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Apa maksudnya para jemaah sekalian? Setiap amalan ataupun semua amalan Ibni Adam, anak Adam itu ataupun manusia, ya, untuk dirinya. Maksudnya apa para jemaah sekalian? Setiap amal ibadah yang setiap amal ibadah yang dilaksanakan oleh anak Adam itu adalah hak milik anak Adam. Maksudnya apa? Pahala tu milik dia. Ya, illa siyam, kecuali puasa. Ya, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Maksudnya apa? Jadi bila seseorang itu melaksanakan ibadah, semua ibadah tu adalah apa? Pahalanya adalah hak milik hamba Allah Ta'ala yang melaksanakan ibadah tersebut. Kecuali puasa, kata Allah Ta'ala. Puasa, aku sendirilah yang akan memberikan ganjaran puasa tersebut kepada hamba tersebut. Itulah maksud dia. Berarti bagaimana para jemaah sekalian? Ibadah puasa ni pahala dia besar. Ya, ibadah puasa ni pahalanya besar. Gitu dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adimu qar'a bil jannah yuftahu lakum." Faqult, "Kaifa nadimu qar'a bil jannah?" Qala bil ju' wal dhama'. Apa artinya? Tetaplah kalian di pintu syurga, maka niscaya akan dibukakan untuk kalian. Para sahabat bertanya, bagaimana cara tetap di pintu syurga agar dibuka? Rasulullah SAW pun menjawab, dengan rasa lapar dan haus selalu berpuasa. Ya, kalau tidak silap saya para jemaah sekalian, hadis ini ada dekat dalam kitab Imam Ghazali. Ya. Ni dekat dalam kitab ini dia tulis ni, ya, Ihya Ulumuddin ni. Tu dia para jemaah sekalian, ya. Maka kita boleh lihat para jemaah sekalian, dengan adanya hadis ini, seingat saya pada tahun yang lalu, ya, pada tahun yang lalu para jemaah sekalian, ya, itu waktu circuit breaker tau para jemaah sekalian, ya.
Masjid-masjid semua tutup tu kan. Tahun ni masjid alhamdulillah buka, para jemaah sekalian, syukur pada Allah ya. Seingat saya pada tahun yang lalu saya ada baca kitab Siyarus Salikin. Ya. Dia kitab Siyarus Salikin ni tebal para jemaah sekalian, tapi saya tak baca semua. Saya ambil bab puasa saja. Ya, saya ambil bab puasa saja. Jadi ya, saya ambil bab puasa dan alhamdulillah ya, alhamdulillah saya ada memperjelaskan berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang puasa dalam kitab Siyarus Salikin tersebut, yang mana Nabi SAW selalu puasa dan Nabi SAW selalu lapar. Nabi SAW selalu ikat perut. Ya, bila kita lihat di sini hadis ini, kata Nabi SAW apa? Ya, pintu syurga tu akan dibuka dengan rasa lapar dan haus. Berarti apa para jemaah sekalian? Rasa lapar dan haus. Satu, rasa lapar dan haus seperti apa yang kita tahulah, lapar haus. Lagi satu para jemaah sekalian, nak masuk syurga ni bukan benda yang senang. Nak masuk syurga ni orang itu perlu bermujahadah. Maksud bermujahadah tu apa? Dia perlu sungguh-sungguh ibadah pada Allah Ta'ala dan memang benar-benar dia minta dan mengharapkan syurga. Macam itulah para jemaah sekalian. Ya, macam itulah. Ya. Tengok macam mana ibadah kita nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta maaflah para jemaah sekalian. Kadang-kala kita nak pergi apa? Nak pergi kerja, nak pergi makan, ya, dinner ke, ataupun nak pergi lunch ke, ataupun kita nak pergi mana? Kita nak pergi walimah ke, jemputan ke, baju kita lawa-lawa, cantik-cantik. Tapi kadang-kadang bila kita nak sembahyang, minta maaflah para jemaah sekalian, kadang-kadang sembahyang subuh tu dengan baju tidur pun. Aduh, ni problem ni para jemaah sekalian. Habis lepas tu apa? Kita minta nak apa? Kita nak masuk syurga. Kita kalau boleh syurga kita nak masuk. Kita tak mau masuk syurga bawah-bawah. Kita nak masuk syurga first class punya syurga. First class punya syurga, apa nama dia? Jannatul Firdaus. Ya. Lepas tu kita minta apa? Kita minta umur panjang, kita minta rezeki, kita minta kesihatan. Tapi bila kita nak menghadap Allah Ta'ala ni macam mana Pak Jemaah sekalian? Ada orang doa pun apa? Doa pun sambil, yang penting aku baca doa sudahlah. Itu makbul tak makbul tu urusan Allah Ta'ala. Tak boleh macam ini para jemaah sekalian. Ya, tak boleh. Seharusnya apa? Sungguh-sungguh kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah dia yang diajarkan oleh para alim ulama. Baik. Selesai kita daripada memperjelaskan penjelasan tentang keutamaan puasa sunat. Jadi sekarang kita akan masuk lagi satu topik, memperjelaskan apa? Pembahagian puasa sunat. Macam mana tu puasa sunat? Ada berapa macam puasa sunat? Berapa banyak puasa sunat? Diperjelaskan puasa sunat itu terbagi menjadi 3 bahagian. Sama juga macam ibadah solat para jemaah sekalian. Yang wajib satu saja, iaitu 5 waktu. Itu yang wajib lah. Yang sunnah, macam mana sembahyang yang sunat? Sembahyang sunat pun dia ada bagi-bagi juga. Ada sembahyang sunat itu kerana sebab. Ada sembahyang sunat itu kerana waktu. Ada sembahyang sunat itu bukan kerana sebab, bukan kerana waktu. Macam itulah para jemaah sekalian ya. Contoh, apa salah awak sembahyang tarawih malam-malam ni? Sebab Ramadan. Itu dia. Ya. Awak sembahyang sunat waktu bagaimana? Sebab masuk waktu zuhur. Jadi ada qabliyah, ada ba'diyah. Macam tu. Para jemaah sekalian ya. Baik, sembahyang yang tak ada sebab, yang tak ada waktu. Contoh, apa dia para jemaah sekalian? Sembahyang sunat taubat, sembahyang tasbih. Tak ada sebab, tak ada waktu, tapi kita buat. Allahu Akbar. Sembahyang sunat tasbih paling baik sekali. Bagus sembahyang sunat tasbih. Buat para jemaah sekalian. Jangan kita tak buat.
Ya, Nabi SAW memperjelaskan apa? Kalau boleh buat sembahyang sunat tasbih ni, kalau boleh buat hari-hari, tak dapat buat hari-hari, seminggu sekali, tak dapat buat seminggu sekali, sebulan sekali, tak dapat buat sekali, setahun sekali, tak dapat buat setahun sekali, semua hidup sekali pun jadilah. Tu dia para jemaah sekalian. Ya, baik. Puasa sunat terbagi menjadi 3 bahagian, iaitu yang pertama, puasa yang disunatkan setiap tahun sekali, seperti puasa hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, puasa 6 hari bulan Syawal yang disebut dengan puasa 6, puasa Tasu'a iaitu puasa pada tanggal 9 Muharram, dan puasa Ashura iaitu puasa pada tanggal 10 daripada bulan Muharram. Ya, ini adalah puasa yang disunatkan setiap tahun sekali. Setahun sekali puasa ni. Ya. Yang kedua pula, puasa yang disunatkan setiap bulan sekali, seperti puasa pada pertengahan bulan. Ya, puasa pada pertengahan bulan yang disebut dengan puasa apa? Ada biasa ya, masyarakat Melayu kita bilang apa? Puasa putih. Puasa putih, puasa pertengahan bulan. Pertengahan bulan macam mana tu? Tarikhnya ya, tanggalnya adalah tarikh bulan Islam. Ya, pada tanggal 13, 14, 15 pada bulan Islam. Dan juga dijelaskan ya, puasa sunat setiap bulan iaitu puasa pada akhir bulan. Akhir bulan macam mana? Iaitu pada, sama juga pada bulan Islam, pada tarikh 28, 29 dan 30. Tu dia para jemaah sekalian. Ya. Puasa yang ketiga pula dijelaskan, puasa yang disunatkan setiap minggu sekali. Contoh seperti puasa hari Isnin dan puasa hari Khamis. Senang cakap, orang kita bilang apa? Puasa Senin Khamis. Tu dia para jemaah sekalian ya. Inilah 3 macam puasa sunat. Jadi kita boleh faham 3 macam puasa sunat. Satu, puasa yang disunatkan setahun sekali. Lagi satu, puasa yang disunatkan setiap bulan. Lagi satu, puasa yang disunatkan setiap minggu. Gitu dia para jemaah yang dirahmati Allah. Baik, kalau kita nak go to one by one, perincian puasa sunat macam mana? Dijelaskan ya. 1, puasa sunat Arafah. 2, puasa sunat Ashura dan Tasu'a. 3, puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal. 4, puasa sunat pada bulan-bulan haram. 5, puasa sunat pada pertengahan dan akhir bulan. 6, puasa Isnin dan hari Khamis. 7, puasa dahar. Puasa dahar ni apa? Selalu dalam keadaan berpuasa kecuali hari-hari yang dilarangkan untuk berpuasa. Contoh hari raya Aidilfitri. Ini apa arti dahar? Dahar tu artinya setahun Pak Jemaah sekalian. Orang ni dia puasa setahun. Senang cakap puasa setahun tu macam mana? Hari-hari dia puasa. Tapi apabila jatuh pada hari haram tak boleh puasa. Contoh 1 Syawal, 2 apa lagi? 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. 10 Zulhijjah hari raya. 11 sampai 13 hari tasyrik. Ini hari haram berpuasa. Jadi bagaimana? Dia puasa setahun tapi pada hari yang diharamkan puasa dia tak puasa. Tu dia. Ya, yang ke-8 pula apa? Puasa, 1 hari puasa, 1 hari tak puasa. 1 hari puasa, 1 hari tak puasa. Ini dijelaskan oleh para alim ulama, puasanya Nabi Allah Daud alaihi salam. Dan lagi satu, yang terakhir, ayat nombor 9, puasa bagaimana? Puasa hari Jumaat, puasa hari Sabtu dan puasa hari Ahad. Ini semua sunnah para jemaah sekalian ya. Ini semua sunnah. Gitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa alhamdulillah hari ini kita dah selesaikan bab puasa sunat. Habis dah bab puasa sunat para jemaah sekalian ya. Jadi insya-Allah nanti besok hari apa?
besok hari Rabu, insya-Allah besok hari Rabu kita akan mulakan kuliah kita ni, ya, pengajian kita ini lepas maghrib para jemaah sekalian, ya. Sila ambil perhatian semua para jemaah sekalian, ya. Besok insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala izinkan besok kuliah kita ni lepas maghrib. Ya, lepas maghrib. Sekarang pun maghrib pun dah makin siang. Tadi maghrib 7.11. Jadi kalau 7.11, besok, ya, maghrib 7.11, katakanlah kita selesai sembahyang maghrib dengan sembahyang sunat 7.30. Jadi begitu selesai dengan sembahyang sunat, kita dah mulalah nanti insya-Allah para jemaah sekalian, ya. Saya sila ambil perhatian, ya, para jemaah sekalian, ya. Lagi satu para jemaah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti yang saya jelaskan, insya-Allah pada bulan Ramadan, ya, kita punya pengajian ni saya nak teruskan para jemaah sekalian. Ya, saya nak teruskan sebab ada lagi benda yang kita nak bahas ni dekat dalam kitab ni, ya. Dia nak bahas tentang puasa 6 di bulan Syawal. Setelah itu dia nak bahas tentang bab iktikaf. Iktikaf ni very important para jemaah sekalian, ya. Bulan Ramadan macam mana kita nak iktikaf dekat masjid. Ada jalan keluar dia tu. Ya, ada keterangan ulama fikih. Ya, nanti kita kena belajar bab iktikaf para jemaah sekalian, ya. Setelah itu nanti habis bab iktikaf, dia akan kita akan belajar bab solat sunat witir. Ya, sebab nanti sepanjang bulan Ramadan tiap-tiap malam kita akan laksanakan solat sunat witir setelah kita melaksanakan solat sunat tarawih. Setelah itu kita nak bicarakan tentang solat tarawih. Ya, kita nak bicarakan tentang solat tarawih. Setelah itu kita nak bicarakan tentang apa? Zakat fitrah pula tu. Jangan lupa para jemaah sekalian. Zakat tahu bulan puasa ni, jangan lupa. Ya, tak boleh main-main. Zakat harta pun kalau dah sampai waktunya, zakat fitrah kena kita laksanakan, ya. Setelah itu apa? Bila kita habis daripada bulan Ramadan, kita ada apa para jemaah sekalian? Kita solat sunat Aidil Fitri, solat sunat hari raya. Ya, tak tahulah tengok macam mana para jemaah sekalian. Boleh ke ustaz kita sembahyang hari raya dekat masjid? Kita tengoklah nanti apa yang disusunkan, yang diaturkan oleh Majlis Ugama Islam Singapura. Ya. Lepas tu boleh tak ustaz kalau sembahyang hari raya ni kita buat dekat rumah? Boleh, tak jadi masalah, no problem para jemaah sekalian, boleh. Sembahyang hari raya Idul Adha pun, sembahyang hari raya haji pun kita boleh sembahyang dekat rumah. Ya. Ya. Maka bila kita nanti dah sampai bab sembahyang hari raya ni, berarti kita dah apa? Kita dah sampai bila kita masuk bab sembahyang hari raya, kita dah sampai pada penghujung kitab. Selain daripada tu adalah apa para jemaah sekalian? Adalah doa-doa yang ada dekat dalam belakang kitab kita ni. Sangat-sangat baik. Nanti insya-Allah saya akan go through one by one nanti insya-Allah para jemaah sekalian, ya. Baik para jemaah sekalian, alhamdulillah. Itulah yang saya sampaikan. Jadi bulan puasa terus kita punya pengajian. Tapi pukul berapa pengajian kita? InsyaAllah bulan puasa pengajian kita InsyaAllah pukul 2 lah para jemaah sekalian, InsyaAllah, ya. Kalau tak pukul 2 pun mungkin dalam pukul 2.30 gitulah, InsyaAllah, ya. Jadi senang cakap, kita punya pengajian ni, kita punya pengajian bulan puasa pun jalan terus. Dan InsyaAllah kita akan stop pengajian kita sepanjang di bulan puasa. Mungkin lagi 1 jam nak masuk waktu asar, kita dah stop dah para jemaah sekalian, ya. Kita dah stop. Baik, lagi satu para jemaah sekalian adalah insya-Allah hari Jumaat ini para jemaah sekalian, ya, hari Jumaat ini adalah hari Jumaat yang terakhir di bulan Syaban, ya. Jadi biasanya hari Jumaat tiap-tiap bulan, minggu yang ketiga, kita akan mengadakan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Pada bulan yang lalu telah pun kita adakan, tapi pada bulan ni kita tak dapat nak adakan pada minggu yang ketiga sebab dah masuk bulan Ramadan. Jadi kita nanti akan mengadakan majlis penutup majlis Rasulullah pada hari Jumaat ini. Lepas tu bulan Ramadan cutilah, ya. Nanti bulan Ramadan lagi insya-Allah kita pada malam 17 Ramadan, malam nuzulul Quran,
malam peperangan Ahlul Badar. InsyaAllah nanti kita akan mengadakan majlis, insyaAllah, ya. Nanti insyaAllah saya akan umumkan, ya, dari hari ke hari. Nanti insyaAllah saya akan umumkan. Ini harap para jemaah ingat, ya. Kita dah ada majlis-majlis begini, tapi semua majlis kita online. Tak ada majlis dekat masjid, tak ada majlis dekat rumah saya, tak ada. Ya, semua majlis kita online. Ya, begitu dia para jemaah sekalian. Dan lagi satu para jemaah sekalian, insya-Allah pada minggu terakhir bulan Ramadan, ya, minggu terakhir bulan Ramadan, insya-Allah nanti lepas asar saya akan mengadakan bacaan Yasin dan tahlil untuk arwah mak saya. Ya, untuk arwah umi saya. Umi saya dulu meninggal pada malam 27 Ramadan, hari Khamis malam Jumaat. Jadi semenjak beliau wafat, ya, semenjak beliau wafat, minggu yang terakhir pada bulan Ramadan, saya mengadakan haul umi saya. Ya, saya memperingati wafatnya beliau. Biasanya apa saya buat kalau tak ada Covid, para jemaah sekalian, saya jemput semua datang rumah saya. Saya jemput semua datang rumah saya. Ya, kita buat apa? Kita buat khatam Quran, kita baca Yasin, kita baca tahlil, kita buka puasa sama-sama, semayang maghrib, semayang sunat tasbih, semayang isyak, semayang tarawih dan jamuan. Biasa ramailah dekat rumah. Para jemaah sekalian, ya, bagi para jemaah yang dah pernah datang tu tahulah dia. Ya, bagi para jemaah yang tak pernah datang, mungkin, ya, tahun ini saya tak dapat buat macam tu para jemaah sekalian, sebab kita masih dalam keadaan Covid. Ya, sama-sama lah kita doa mudah-mudahan tahun depan kalau Covid dah tak ada, semua dah dapat vaksin, injection. Alamak, takut aku injection. Pecah rahsia. Ustaz takut injection. Saya takut injection, baju saya badan je besar. Ya, mudah-mudahan kalau dah semua dah dapat vaksin, ya, kalau dah tak ada Covid lagi, insya-Allah kita mudah-mudahan kita dapat buat majlis seperti biasa, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.